Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya nak ceritakan sambungan kisah seram Rumah Puaka Hulu Langat. Kisah ni adalah kiriman email, sama macam kisah sebelum ni lah, Rumah Puaka Hulu Langat yang pertama. Pengirimnya adalah Syah, nama samaran lah. Dalam kisah pertama, Syah menceritakan pengalaman dia sendiri semasa dia berada di rumah kakak dia di rumah sewa Hulu Langat. Lepas video pengalaman Syah di rumah sewa kakak dia tu dah saya publish dekat YouTube, barulah kakak Syah ni bercerita saki baki cerita yang belum disertakan sekali dengan kisah pertama tu. Maknanya di kisah pertama tu banyak benda yang tak lengkap lah. Antaranya kisah masa mula-mula kakak dia sampai di rumah tu, apa yang berlaku. Dan semasa kakak Syah ni, kita namakan Kak Seri lah, nama samaran Kak Seri untuk memudahkan cerita. Mula-mula Kak Seri mengandung, ada benda yang tak diceritakan dalam kisah pertama. Dan selepas Kak Seri pindah keluar daripada rumah tu pergi ke kuartus di Ceras, ada juga cerita. Cerita ni bermula apabila Kak Seri mula berpindah masuk ke dalam rumah sewa Hulu Langat tu. Bagi penonton yang belum lagi tengok video pertama tu, bolehlah tengok video pertama, sebab dalam video pertama tu saya ada bagi tahu secara terperinci lah macam mana rumah tu, dia punya bentuk macam mana, kawasan sekeliling dia macam mana. Jadi bolehlah pergi tengok kalau belum tengok. Jadi mula-mula sampai di rumah sewa tu, Kak Seri ni cuma bertiga. Kak Seri, suami dia, lepas tu anak sulung Kak Seri. Masa tu anak sulung Kak Seri baru berumur setahun. Perkara pelik pertama yang Kak Seri perasan bila masuk ke dalam rumah tu adalah tingkap rumah. Tingkap dia adalah jenis yang tingkap daun, tingkap yang terbuka macam tu. Dekat setiap tingkap rumah tu ada lambang pangkah, macam cerita Piramli tu, cerita Alibaba Bujang Lapuk. Pelik lah, tak tahu kenapa setiap tingkap dekat rumah tu ada lambang pangkah. Bila dah 2-3 hari tinggal dekat rumah tu, Kak Seri ni mulalah berkenalan dengan jiran-jiran terdekat, terdekat dengan kawasan tu. Pada masa tu lah jiran-jiran ni bercerita dekat Kak Seri. Katanya sebelum Kak Seri masuk menyewa rumah tu, ada satu pasangan muda bersama dengan seorang bayi yang baru lahir tinggal menyewa dekat rumah tu. Diorang cuma bertahan selama sebulan aja sebelum diorang pindah keluar. Sebab katanya bayi pasangan muda tu selalu menangis. Bila dah habis saja sebulan, dia orang cepat-cepat keluar dan cari rumah sewa lain. Tapi pada masa tu Kak Seri tak pedulikan sangat apa yang jiran-jiran dia cakap. Sebab sepanjang dia duduk kat situ 2-3 hari, tak ada sebarang gangguan berlaku. Tak lama lepas tu Kak Seri pun mengandung. Mengandung anak yang kedua. Lepas Kak Seri mengandung ni lah, mula berlaku perkara-perkara seram. Perkara seram pertama yang berlaku adalah semasa Kak Seri nak tidur pada waktu malam. Dah masuk dalam bilik, dah tutup lampu bilik, dah tutup pintu bilik, dah naik atas katil semua dah baring. Kak Seri ni selalu ternampak sama ada dekat penjuru bilik ataupun dekat hujung katil ada satu lembaga hitam berdiri. Setiap kali Kak Seri ni nampak lembaga hitam tu mesti dalam keadaan memandang ke arah perut dia, yang semakin lama semakin sarat tu. Dia pandang, lepas tu dia tersenyum. Lembaga hitam tu tersenyum. Biasanya benda ni hanya nampak sekelip mata aja. Dan lama-lama Kak Seri macam dah biasalah dengan penampakan lembaga hitam ni. Sepanjang Kak Seri ni mengandung, banyak kali jugalah mak dia datang daripada kampung di Johor, datang ke Hulu Langat tu untuk melawat dia. Sebab biasalah kalau orang perempuan mengandung ni, banyaklah yang dia mengedam nak makan. Jadi biasanya mak kepada Kak Seri ni datang, bawa makanan-makanan yang dia teringin nak makan tu. Walaupun mak Kak Seri tak pernah tinggal lama dekat rumah tu, hanya sekadar menyinggah saja, tapi katanya mak Kak Seri, dia selalu rasa sakit-sakit badan, macam nak demam macam tu kalau duduk di rumah tu. Dan dia selalu sangat rasa seram sejuk, terutama semasa dia semayang dalam rumah tu, solat dekat rumah tu dan mengaji dekat rumah tu. Selain daripada penampakan lembaga hitam tu, Kak Seri ni selalu juga diganggu oleh mimpi-mimpi yang menakutkan. Mimpi-mimpi tu sama aja dan berulang hampir setiap malam. Kak Seri selalu bermimpi dikejar oleh seorang nenek tua. Dalam mimpi tu memang Kak Seri ni dah lari sekuat mungkin lah, sehabis tenaga, tapi tak guna. Sia-sia, sebab nenek tua tu pasti akan dapat kejar dia. Sampailah Kak Seri ni berada di tebing sebuah bukit yang sangat tinggi. Masa Kak Seri nak terjatuh tu, nak tergelincir jatuh, masa itulah Kak Seri ni akan terjaga daripada tidur.
Suami Kak Seri pula pernah terjumpa dengan seekor ular yang berwarna hitam dekat dapur rumah tu. Kebetulan pada masa tu ada seorang jiran ni datang ke rumah. Jiran tu pesan dekat suami Kak Seri ni supaya jangan pukul ataupun bunuh ular yang berwarna hitam tu. Sebab katanya ular yang berwarna hitam tu boleh jadi bukan ular biasa. Boleh jadi ada makhluk gaib yang menjelma sebagai ular yang berwarna hitam. Jadi suami Kak Seri ni tak apa-apakanlah ular tu. Dia cuma halau aja keluar daripada dapur tu. Lepas tu suami Kak Seri ni carilah mana-mana lubang yang ada dekat kawasan dapur tu dan dia tampal. Dia tampal dengan bancuhan simen sebab tak nak bagi ular tu masuk semula ke dalam dapur. Dipendekkan cerita, Kak Seri pun selamatlah bersalin anak kedua dia. Dan pada masa tu dah habis berpantang dekat kampung selama 40 hari. Lepas dah habis pantang tu, Kak Seri balik semula ke rumah sewa di Hulu Langat tu bersama dengan bayi yang baru lahir tu. 2-3 bulan lepas tu, satu hari ni pada waktu petang, masa tu hari tu memang sangat panas. Dan kebetulan pada masa tu tak ada bekalan air di kawasan tu. Macam yang saya ceritakan dalam video sebelum ni, dekat belakang rumah sewa tu ada sebatang sungai. Tapi jalan nak pergi ke sungai tu agak bersemak lah. Semaknya agak tebal. Disebabkan pada masa tu tak ada bekalan air, orang ramai di kawasan tu mula clearkan jalan nak pergi ke sungai tu. Dia orang tebas semua semak-semak tu. Jadi senanglah nak pergi ke sungai. Pada masa tu Kak Seri ni dia berfikir nak pergi ke sungai tu, nak bawa dua-dua anak dia. Tapi dia teragak-agak. Sebab anak dia masih lagi kecil, dua-dua masih kecil. Tambahan pula suami dia masih belum balik kerja pada masa tu. Tapi masa tu badan dia dah rasa panas, dah tak selesa. Anak dia pun sama, tak selesa, lepas tu rasa panas. Dia kesianlah tengok anak sulung dia ni. Pada masa tu kebetulan Kak Seri nampak ada 3-4 orang budak melintas nak pergi ke arah sungai di belakang rumah Kak Seri. Kak Seri pun pada masa tu buat keputusan nak ikut budak-budak tu pergi ke sungai. Kak Seri pun ambil tuala semua apa-apa yang perlu, bawa anak dia 2 orang pergi ke sungai ikut budak-budak tadi. Bila dah sampai dekat sungai, budak yang 3-4 orang tu terus terjun mandi air sungai. Kak Seri pun mandilah, mandi dengan anak-anak dia. Dia mandikan baby dia, anak dia yang sulung pun mandi, tapi taklah pergi ke tengah sungai. Mandi dekat tepi-tepi ni je. Lepas tu barulah rasa segar badan bila dah kena air. Lama juga Kak Seri mandi sungai, sebab dia rasa seronok. Dah lama tak mandi sungai kan. Dan pada masa tu Kak Seri bertambah seronok bila tengok gelagat budak 3-4 orang tu mandi sungai. Sedar tak sedar hari dah senja. Jadi Kak Seri pun naiklah daripada sungai, bawa anak-anak dia naik daripada sungai. Pada masa tu budak 3-4 orang tu tak naik lagi. Jadi terdetiklah dalam hati Kak Seri ni. Dia orang ni balik memang mendapat nanti. Dah senja-senja macam ni tak balik lagi. Bila dah naik daripada sungai tu, Kak Seri bawalah anak dia ni balik melalui jalan tadi, jalan yang dia datang tadi. Sepanjang jalan tu ada banyak pokok-pokok buah di kiri kanan jalan. Sampai aja dekat satu tempat ni, dekat tempat tu ada sebatang pokok buah yang besar. Kak Seri terbau sesuatu. Kak Seri terbau satu benda yang sangat wangi. Bau macam sejenis bunga. Masa tu Kak Seri pandang di sekeliling dia, kiri kanan, depan, belakang semua. Dekat atas pun dia tengok. Dia nak tahu daripada mana datangnya bau tu. Sebab dia pelik, masa dia datang tadi tak ada pun bau tu. Dan pada masa tu Kak Seri rasa seolah-olah diperhatikan. Bulu roma Kak Seri meremang. Masa tu dia tengah menggendong anak dia, baby dia, dan tangan dia satu lagi sedang pegang tangan anak sulung dia. Dia cepat-cepat heret anak dia berjalan keluar daripada kawasan tu balik ke rumah. Pada malam harinya, hari yang sama dia mandi sungai dengan dua-dua anak dia tu, baby Kak Seri ni mula meracau pada malam hari. Dan bermula daripada malam tu lah, anak Kak Seri ni mula sakit. Dan keadaan tu berpanjangan. Lepas baby Kak Seri ni sakit ni lah, adik kandung kepada Kak Seri ni datang melawat. Adik kandung Kak Seri bernama Syah. Kisah pengalaman Syah semasa berada di rumah sewa Kak Seri ada saya ceritakan dalam video pertama. Bagi penonton yang belum tonton video tu, bolehlah pergi tengok video tu. Dipendekkan cerita, Kak Seri bawalah baby dia ni balik kampung untuk berubat. Kampung di Johor. Kak Seri balik ke Johor menaiki bas. Sepanjang naik bas tu pun, sepanjang perjalanan balik naik bas tu pun, baby Kak Seri masih lagi menangis. Tangisan baby Kak Seri ni bukanlah macam tangisan biasa. Tangisan dia meraung-raung macam takutkan sesuatu. Sampai driver bas tu sendiri tegur. Sebab dia kesian tengok baby Kak Seri ni. Bila dah sampai di kampung, Kak Seri pun pergilah ke rumah seorang makcik ni yang pandai berubat. Dia bawalah baby dia. Bila dah makcik tu ubatkan baby Kak Seri ni, barulah baby Kak Seri ni berangsur-angsur pulih. Dah tak menangis macam dulu dah. Malam-malam pun boleh tidur dengan lena. Tak ada lagi meracau-racau. Tapi lepas tu,
Makcik yang tolong ubatkan baby Kak Seri ni pula yang diganggu. Makcik tu selalu bermimpi ada seorang nenek tua ni datang marah-marah dekat dia. Nenek tua tu marah sebab dia tolong ubatkan baby Kak Seri ni. Pada waktu yang sama, suami Kak Seri dah tak nak bawa Kak Seri dan juga baby baru dia tinggal di rumah Hulu Langat tu. Suami Kak Seri sedang berusaha lah pada masa tu untuk cari rumah lain. Tak lama lepas tu, suami Kak Seri berjaya dapat satu rumah sewa ni di Pekan Batu 14 di Ceras. Rumah kuartus. Tapi dekat kuartus tu ada lagi kisah lain. Baru saja Kak Seri sekeluarga masuk dekat rumah sewa kuartus di Ceras tu, dah ada benda-benda yang tak sedap didengar. Datang daripada jiran-jiran yang tinggal dekat-dekat dengan rumah tu. Kata jiran-jiran Kak Seri di kuartus tu, dekat rumah yang Kak Seri menyewa sekarang ni, dekat kuartus tu, pernah berlaku satu kes bunuh diri. Dekat rumah tu dulu ada seorang remaja yang berbangsa India ni bunuh diri. Puncanya adalah putus cinta. Mak dan ayah dia tak setuju dengan pilihan hati dia. Maknanya dia dah ada power. Tapi mak ayah dia tak suka dengan power dia tu. Tak izinkan dia orang ni berkawan. Lepas tu remaja tu terus bunuh diri dalam rumah tu. Tak tahulah dengan cara apa, gantung diri ke, minum racun ke, tak tahulah. Tapi dia bunuh diri dalam rumah tu. Bila Kak Seri dengar cerita macam tu daripada jiran-jiran dia tak mampu nak buat apalah. Cuma mendiamkan diri saja. Sebab pada masa tu Kak Seri dengan suami dah tak ada pilihan. Hanya rumah tu saja yang kosong dekat kawasan tu. Lagipun ada banyak kelebihan kalau dia orang menyewa dekat situ. Yang pertama, sewanya murah. Yang kedua, rumah tu dengan supermarket dekat. Maknanya kalau nak beli apa-apa barang keperluan senang lah. Dan yang paling best, tempat kerja suami Kak Seri pada masa tu sangat dekat dengan kuartus tu. Jadi tak perlu lagi berulang jauh macam dulu. Rumah kuartus tu ada 2 bilik. Satu bilik dekat depan, satu lagi bilik dekat dapur. Gangguan banyak berlaku dekat dapur. Tapi gangguannya tak adalah sampai macam di Hulu Langat tu. Gangguan teruk kalau di Hulu Langat tu. Gangguan dekat rumah kuartus tu cuma selalu terdengar suara-suara orang ketawa, orang mengilai, macam tu je lah. Kadang-kadang ternampak macam ada cahaya-cahaya melintas. Tapi tetap tak seronok lah kalau duduk di rumah tu. Kak Seri sekeluarga tak lama tinggal dekat situ. Lepas tu suami Kak Seri dapat lagi rumah sewa di kuartus lain. Bila diorang ni berpindah ke kuartus lain tu, barulah diorang ni aman. Dah tak ada lagi sebarang gangguan berlaku. Setakat tu sajalah video saya pada kali ni. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak kongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.